At Elisha side. Hai guys, Assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel. Hari ni perlu nak share dengan korang mengenai satu kes yang sampai sekarang masih misteri, which is pada tahun 1989, 32 tahun yang lalu. Jadi kalau korang nak tahu, pada 28 Februari 1989, which is time tu dah waktu petang pukul 6 macam tu, ada seorang cikgu perempuan ni lah. Okay, dia bawa balik daripada melawat dia punya saudara mara, and then dia ni ada asrama. Okay, duduk kat asrama dekat situ lah dia cikgu kan. Jadi time tu dia gunalah tandas. Okay, and masa dia gunakan tandas, cikgu perempuan punya okay, dia rasa macam tak sedar hati dengan toilet. Dia nampak ada macam satu kasut dekat tangki. So kalau kau nak tahu, sebenarnya tandas diorang ni time tu tandas squat tau, ataupun tandas cangkung macam tu. Okay, bila kita kata tandas cangkung, time tu dia punya saluran septik ataupun tangki septik tu memang betul-betul berada dekat bawah kita kata toilet tu tau. Jadi dia memang dalam bentuk U, and memang dia terus ke saluran. Okay, saluran yang ada dekat luar tandas tu lah. Ni skala macam tu, memang akan ada seseorang yang akan bersihkan tangki tu, ataupun kita kata macam dia buka lah tangki tu supaya dia boleh kosongkan tangki septik tu. Malam tu cikgu perempuan ni dia terkejut lah kan, sebab dia nampak kasut kan, and which is dia tahu itu adalah kaki. So apa yang dia buat, dia terus cepat-cepat bagi tahu pengetua dan cikgu-cikgu lelaki yang ada dekat situ. Pengetua pun memang tak nak macam buat apa-apa lah. Dia terus lapor dekat polis, and polis pun datang lah dekat tempat kejadian. Diorang check, diorang dapati itu adalah seorang lelaki tau. Keadaan tangki septik tu adalah dalam bentuk U. Jadi korang nampak tak dekat dalam gambar ni, boleh bacakan sikit. Dia kata badan dia tu macam kita kata dalam keadaan baring tau. And korang tengok kat sini dia bentuk U. Jadi memang badan tu ngam-ngam dekat situ. And kalau korang nampak, badan ni dibengkokkan dengan tangan bersilang dekat dada. And dia peliknya tu, dia ada pegang satu baju yang dilipat kemas. Jadi korang tengok kan kat sini, dia ni baring terlentang dengan muka mendongak ke dalam lubang tandas. Jadi perlu bagi tahu korang bentuk U kan. Jadi ini adalah toilet yang squat tu. Okay, tandas cangkung tu. And then ni dia. Jadi memang ngam-ngam lah. Dia lelaki tu memang boleh nampak daripada lubang tandas tu. Nampak lah kat lubang tu kan. Berat macam dia nak intai lah perempuan dekat toilet. Okay, tak pakai baju sebab boleh bagi tahu korang tadi, dia pegang ke meja tu, dia lipat kemas dekat dada dia, tapi dia hanya pakai seluar lah. Mayat ni sebenarnya telah meninggal dunia dah lebih daripada 2 hari. Korang tahu kan, bila mayat ni dijumpai dekat dalam tangki septik tu, which is memang banyak sangat lah kumbahan dekat dalam tu, which berapa kali juga macam tu lah diorang ni cuba untuk membersihkan mayat lelaki ni. Bila diorang dah bersihkan mayat lelaki ni, rupa-rupanya mayat lelaki ni nama dia adalah Naoyuki Kano, dan dia ni baru je berusia 26 tahun. Ini sebenarnya dia telah hilang pada 24 Februari tau. Dan pada 28 Februari baru dijumpai, which is lepas je 4 hari dilaporkan hilang. Jadi ikut daripada kata forensik, sebenarnya Naoki ni telah meninggal dunia pada 26 hari bulan, sebab perlu bagi tahu korang, dia dah berada dekat tangki septik tu selama lebih 2 hari kan. Jadi bila forensik buat kerja, diorang dapati yang macam tak ada pun abuse ke ataupun ada kesan-kesan macam penderaan ke apa macam tu, tak ada tau. Sebab bila diorang check, ada beberapa cala yang kecil, and cala tu pun ada pada siku dan juga lutut je tau. Ada pun tanda-tanda macam Naoki ni dibunuh ke ataupun di abuse ke, tak ada. Polis ni pun buat macam benda ni seolah-olah macam simple macam tu tau. Sebab apa, polis ni terus tutup kes, and polis cakap itu hanyalah satu kemalangan sahaja, iaitu Naoki ni dia nak intai perempuan yang ada kat toilet tu, and akhirnya dia meninggal dunia. So itu je apa yang polis bagilah. Korang tahu tak, bapak Naoki ni memang marah gila lah. Kenapa nak tutup kes macam tu je? Sebab semua orang kenal Naoki, dia bukan kaki perempuan macam tu boleh nak intai-intai perempuan macam tu tau. Jadi ada beberapa teori lah, okay, yang macam diorang ni macam fikir secara logik lah. Macam mungkin ada betulnya berdasarkan, okay, ada beberapa antaranya lah. Mana si Naoki ni boleh masuk dekat tangki septik tu, pipe septik tu. Pipe ni memang direka dengan diameter dalam 14 inci. Tandas squat tu
dia punya bukaan pipe tu hanyalah 8 inci tau. Kalau orang nak masuk and nak intai, benda tu memang dilakukan daripada luar. Sebab kat luar besar sikit 14 inci, and kalau dekat dalam tu makin lama ruangan tu makin sempit lah. Tinggian Naoki ni adalah 5 kaki 7 inci tau. Rata lelaki dekat situ, maksudnya bahu dorang dalam umur lingkungan 25-29 tahun, dorang punya bahu ni dalam lebih kurang 16 inci tau. Lepas tu diameter untuk bukaan laluan septik tu hanyalah 14 inci. Macam mana dia boleh masuk dekat pipe tu? Memang agak mustahil lah. Jadi bapak Naoki ni dia potong lah. Dia macam buat eksperimen tau. And dia buat macam uji kaji dekat situ. Dia potong and dia cuba try masuk. And bila masuk, tak ada kena-mengena pun sama ada pakai baju ke tak pakai baju ke. Benda tu memang susah nak masuk. Korang boleh fikir tak macam mana semata-mata kau nak intai perempuan, kau sanggup masuk dekat dalam pipe yang memang begitu sempit. And memang kau tahu itu memang tempat najis. And which is najis memang busuk gila lah. Macam mana kau boleh tahan dengan bau dia yang kuat macam tu kan? Jadi teori yang kedua adalah macam kenapa tak ada langsung kecederaan pada mayat Naoki ni? Korang tahu kan pipe tu kecil. And jadi macam kalau dia dipaksa masuk tu macam agak sukar lah. Okay, takkan dia masuk sendiri. Sebabnya bila ditemui, dia ni hanya ada cedera pada cala, pada bahagian siku dengan lutut je. Lain-lain semua badan semua okay, normal. Tak ada kesan-kesan lebam, cala bala ke apa semua, tak ada. Okay, so teori yang seterusnya adalah kenapa Naoki ni dijumpai dalam keadaan tidak berbaju. Cuaca time tu memang sangat-sangat sejuk tau. Pipe septik tu memang dipenuhi dengan kita kata najis. And bila kita kata macam pipe macam tu, dah tentu-tentu lebih sejuk daripada keadaan dekat luar. Salji memang tebal gila dalam 8 inci. Dan kenapa si Naoki ni ditemui tidak berbaju? Lagi pelik, kenapa dia lipat kemas baju dia, pegang baju dia tu dalam keadaan dia memang macam berpeluk tubuh, faham tak? Seterusnya adalah kasut. Naoki ni ditemui dia tidak berkasut tau. And hanya jumpa satu je kasut Naoki dekat tempat kejadian. Bila diorang check apa semua, memang tu adalah sah milik Naoki lah. Yang paling peliknya, bila polis dah siasat, rupa-rupanya ada lagi satu kasut tapi jauh dekat sungai tau. Kenapa kasut ni ada dekat tempat yang berlainan? Seterusnya adalah cikgu perempuan tu sendiri. Adakah dia sebenarnya yang membunuh Naoki? Sebab korang faham tak, time tu waktu dah nak dekat-dekat malam. And memang tak ada kurang pencahayaan dan lubang untuk tengok kita kata lubang cangkung tu, toilet tu memang agak dalam lah kan. Patutnya masa dia nampak kasut tu, kenapa dia tak panggil terus? And kenapa dia buka tangki septik tu sendiri? Korang rasa adakah dia adalah punca kematian Naoki ni? Nak tahu, Naoki ni dia dah memang kenal cikgu ni melalui telefon tau. Naoki ni sebenarnya dia dah kenal dengan guru perempuan ni dengan dia punya kita kata boyfriend dia lah. Okay, so diorang ni sebenarnya memang kenal. And diorang ni memang ada macam gangguan telefon macam tu lah. So Naoki ni dengan boyfriend dia ni rakam lah rakaman telefon tu dan serahkan pita tu pada pihak polis. Naoki ni dia macam bantu siasatan lah. Kat sini kita boleh dapat tahu yang Naoki ni memang ada hubungan yang agak baik lah. Okay, which is memang kenal lah guru perempuan tu. Memang tak dapat nak dipastikan motif sebenar macam mana cikgu perempuan tu kalau kita kata dia nak bunuh si Naoki ni. Memang tak faham jugalah. Terusnya adalah timeline. Jadi kalau kau nak tahu, mayat Naoki ni dijumpai pada 28 Februari kan, dan meninggal dunia pada 26 Februari. Orang last yang jumpa Naoki ni adalah bapak dia sendiri, iaitu pada 24 Februari dalam lebih kurang pukul 10 pagi macam tu. Masa tu dia tengah tengok TV dekat ruang tamu lah. Naoki ni beritahu ayah dia nak keluar untuk jalankan tugas dia. 24 Februari sebenarnya kebetulan lah ada pengebumian Maharaja Jepun Showa. Jadi memang time tu memang time waktu cuti sekolah lah. Dan aku tu sendiri dah ambil cuti pada 24 hingga 27 Februari. Mungkin Naoki ni memang dah ada dekat dalam tangki septik tu daripada 24 hari bulan lagi. Takkanlah dia tahu yang perempuan tu, cikgu perempuan tu memang tak balik, memang tak ada dekat asrama tu. Jadi buat apa dia nak tunggu dengan dalam keadaan dia kelaparan, dalam keadaan dia kesejukan, semata-mata sebab dia nak intai cikgu perempuan tu. Faham tak? Okay, so yang seterusnya adalah teori pasal konspirasi loji nuklear. Kalau kau nak tahu, sebulan sebelum kematian Naoki ni ada insiden lah, beberapa insiden yang terjadi dekat situ pasal loji kuasa nuklear
Fukushima tau. Ada kat situ macam sedikit kebocoran dah. Jadi disebabkan itu, adalah macam kita kata orang yang bertanggungjawab atas kes ni tau. And dia memang rakan sekerja Naoki dan Naoki memang kenal. Dia bunuh diri tau lepas je kejadian tu berlaku. Mungkin ke kejadian ni ada kaitan pasal loji nuklear ni dengan si Naoki ni. And lastly punya teori adalah mengenai pilihan raya ataupun kita kata macam politik macam tu lah kan. Iaitu diorang ni ada pilihan raya untuk pemilihan ketua kampung kat situ. Disebabkan Naoki ni dia memang fasih dalam berbahasa, jadi memang dia ni dilantik lah. Jadi korang tahu kan pilihan raya akan ada penyokong and akan ada penentang. Jadi ada khabar angin yang mengatakan mungkin Naoki ni ada salah cakap ataupun mungkin Naoki ni ada terbuat macam satu benda yang memang membahayakan nyawa dia. Jadi disebabkan tu. Okay, so polis ni tak dapat nak sahkan lah, okay, macam kematian Naoki ni apa semua. Jadi diorang just simpulkan je memang tak ada kena-mengena dengan syak wasangka teori-teori tu semua, tapi adalah disebabkan kemalangan di mana Naoki ni telah mengalami hypothermia, iaitu mati dalam keadaan suhu yang amat rendah ataupun amat sejuk. Kiranya dia meninggal dunia atas sebab cuaca yang amat sejuk. Okay? So pendapat korang, adakah korang rasa betul ataupun salah teori-teori yang diberikan? Komen dekat bawah and jangan lupa tekan bell notification. Okay, so korang thank you so much. Bye and assalamualaikum.